Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. InsyaAllah malam ni mungkin setengah jam, paling lama pun 40 minit. Ringkas saja malam ni. Tapi saya nak test dia punya suara clear ke atau tidak. Punya suara clear atau tidak. Sorry lah ya. Bagi yang baru join kelas malam ni, bilik ini bilik tamu, so agak serabut sikit. Biarlah tilam tu ke belakang. Bilik saya depan, yang ni bilik tamu. So saya bawa PC dekat sini untuk saya buat kerja. Bilik ni memang tak ada orang tinggal. Okey, kita mulakan untuk malam ni bagi yang beragama Islam. Kita mulakan dengan bukaan surah Al-Fatihah. Amin. Alright. So malam ni kita akan share. Semalam saya bercerita tentang IBO. Saya lupa pula nak bagi PowerPoint ni semalam. Sekejap lagi saya send dekat grup. So malam ni kita akan lebih kepada organisasi. Sebab macam saya bagi malam, kita target 1 Jun tu semua dah ready. Dan kalau korang nampak kami dekat Intri pun dah start. Tadi kami dah meeting untuk gerakkan semua kami punya marketing. Nanti saya akan bentang yang tu apa kan kami buat. Okey, kita terus masuk kepada topik, iaitu topik kita hari ini adalah IBO. Iaitu IBO bersama organisasi. Bagi yang tak join semalam mungkin korang akan confuse sikit apa IBO ni. IBO ni adalah Intri Business Owner. Yang mana kita nak jadikan semua orang di Malaysia menjadi founder. Menjadi owner business. Korang bukan agent, korang bukan dropship, korang bukan stockist. Korang adalah owner business pada Intri Mall, pada platform. So malam ni saya akan share macam mana permainan jerung. Dan permainan ini juga dilakukan oleh banyak company besar. Bukan sekadar di Malaysia, tetapi juga di luar negara. Dan IBO bersama organisasi adalah satu game, satu teknik yang akan buat korang cepat berjaya. Ini dikira macam jalan shortcut. Jalan shortcut untuk berjaya bagi orang yang serius. Tapi kalau orang tak serius, dia akan bagi banyak alasan untuk topik malam ni. Tak tahulah, malu dan sebagainya. Tetapi orang yang serius, orang akan nampak hasilnya. Sebab semasa saya mulakan Intri tahun 2016, inilah game yang saya lakukan. 2016, inilah game yang mana saya ajar tim pada waktu itu untuk collaborate dengan sekolah. Siapa yang join pada 2017, korang nampak ada banyak banner di depan sekolah. Dan sekarang kita nak start semula. Lepas COVID kita nak start semula game ni, tetapi saya ubah soal sedikit mengikut perubahan yang kita lakukan lah. Yang itu sekarang kita ada digital. Okey. So kita masuk ni, ini dipanggil sebagai teknik jerung lah ya. Ini dipanggil teknik jerung di dalam berniaga. Kenapa saya kata teknik jerung? Sebab dalam bisnes ada dua. Teknik ikan bilis, teknik jerung. Teknik ikan bilis ni yang korang sekarang paling banyak guna. Tak tahulah kenapa. Mungkin korang selesa kot. Tulis ayatnya, orang bisnes yang berjaya, dia tidak akan selesa dengan apa yang dia buat. Dan orang yang berjaya, kebiasaannya adalah orang yang tidak selesa dengan apa yang dia lakukan. Dia akan sentiasa mencari something yang new. Saya bukan mau katakan diri saya baik, tetapi korang boleh nampak saya dari awal dulu sampai sekarang, saya jenis tidak berpuas hati. Apa saya buat, saya akan cuba lagi cari yang the best. Sebab suatu hari nanti kita akan jumpa yang last sekali, destinasi dia. Plan yang terakhir tu itu yang selalunya, tapi selalunya lambat. It's okay. So, kalau anda nampak depan di screen masing-masing, Intri Business Owner, IBO. Apa yang korang kena faham ya? Di dalam bisnes ada dua pendekatan. Iaitu pertama dikenali sebagai B2B, iaitu business to customer. Yang ni boleh berjaya tapi lambat. Yang kedua adalah B2B, business to business. Yang ni boleh berjaya juga tapi dia laju. Macam mana B2C dan macam mana B2B? Ini korang kena faham ya. Saya cerita sedikit sebelum kita start. Suhaila, anda punya kamera tengah on. Better tutup sebab tengah bergerak-gerak. So, kita nak tengok korang sekarang berada di mana. Dan malam ini, saya nak share tentang macam mana kita nak main B2B. Iaitu shortcut. Jalan pintas dalam berniaga untuk pergi lebih jauh. Untuk laju. Sebab dalam bisnes ni, siapa laju dia akan maju. Pernah dengar ayat tu? Siapa laju dia akan maju, siapa lambat dia akan tertinggal. So dalam bisnes tidak ada istilah nak ditunggu. Tak ada. Dalam bisnes jangan tunggu orang. Ingat ni, kalau korang nanti ada tim, jangan tunggu tim. Dia tak nak buat, kau buat.
Dalam bisnes begitu. Orang tak nak buat, kau tinggalkan dia, kau buat. Sebab dalam bisnes, speed adalah very important. Kau lambat, kau akan tertinggal. Dan kalau kau ada idea, kau kena buat cepat. Sebab kalau tidak, nanti orang lain akan ambil idea itu. Orang lain akan fikir. Jangan fikir kita saja yang akan fikir idea itu. Orang lain pun ada otak untuk berfikir. So, saya nak fahamkan anda tentang B2B dan B2C. Okey, macam mana B2B? B2B itu adalah, B2C. Business to customer. Korang direct kepada customer. Ini yang kebanyakan korang sekarang, saya nampak. Korang banyak di sini. Dan tidak ada satu orang lagi nak pecahkan tradisi untuk bermain dengan B2B. So, saya harap malam ni, bila saya dah bentang, korang start main juga B2B. B2C, jual sendiri kepada customer. Macam sekarang banyak korang buat. Isu dia adalah, kalau sebulan kau berjaya buat 10,000, itu sajalah 10,000. Sebab kau sendiri saja. Dan korang akan penat dan akan lambat. Kau bayangkan, kalau 10,000 itu sajalah. Dan 10,000 ni bukan maintain sebab kau sendiri. Dia akan ada turun, dia akan naik, lepas tu dia turun balik. Why dia turun, why dia naik, why dia turun lagi, why dia naik lagi. Sebab orang yang bekerja sendiri ni, momentum dia tidak akan sedahsyat dalam tim. Sebab itu, pernah tak korang dengar ayat orang kata, kalau nak berjaya, jangan bergerak sendiri. Ini bukan maksudnya bergerak sendiri itu kau sendiri. Ada yang fikir macam bergerak sendiri itu adalah sendiri buat. Tak. Jangan bergerak sendiri bermaksud anda membina B2B. Iaitu bisnes dengan B2B. Tak semestinya dengan dropship atau agent saja walaupun dia B2B, tetapi ada satu game yang dipanggil B2B Jerung. Itu yang saya nak terang malam ni. So sekarang kebanyakan korang bermain dengan B2C. So kalau 10,000, 10,000 lah. Tapi nak dapat 10,000 tu sangat lambat. Mungkin dia ambil masa setahun weh. Dan kita tengok B2B punya game. B2B punya game iaitu organisasi punya game. Membina tim agent juga adalah B2B. Bila korang fokus membina tim, membina IBO, makin banyak korang punya IBO, itu juga dipanggil sebagai B2B. So korang kena fokus. Aku sebenarnya nak menjual ke atau nak bina B2B? Aku sebenarnya nak menjual ke atau nak bina IBO? Boleh lakukan dua-dua, tetapi dengar ni betul-betul ya. Hanya 10% sahaja B2C. Korang sekarang terbalik. Yang 100% itu B2C. Sebab tu korang berada di tempat yang sama. Tahun lalu macam itu, tahun ini pun macam itu. Sebab korang tak berani nak terjun di dalam dunia B2B. So membina tim agent juga adalah B2B. Dalam istilah kita sekarang, korang kena banyakkan kau punya IBO. Semalam saya dah ajar kan, cukup 10 pun sebenarnya cantik. Tapi bukan bermaksud kau kena dapatkan 10 saja lepas tu kau stop. Sebab nak dapatkan 10 yang berkualiti, kau kena jumpa dulu 100 yang tidak berkualiti. Itu formula dia. Untuk kau dapat satu orang yang berkualiti, kau akan hadap dulu 10 orang yang tidak berkualiti. Okey, so kalau anda seorang jual 10,000, itu kalau B2B. B2C, kalau kau sendiri-sendirilah 10,000. Tetapi kalau kau bermain dengan B2B, contoh kau ada 20 tim atau 20 organisasi. Kau setiap orang, termasuk korang 21 orang, buat seorang 10,000 sama macam anda, akan terhasilnya 210,000. Kalau anda sendiri tadi, anda cuma buat 10,000 saja. Tetapi kalau ada campur tangan daripada orang lain, ada kaki dan tangan orang lain, kau akan boleh buat sebulan 210,000. Kenapa ada orang semua masa sama? Korang boleh ambil nota. Semua kita 24 jam sama masa. Tapi kenapa ada orang 24 jam dia boleh buat, semua masa kita sama, sehari 24 jam, sebulan 30 hari. Kenapa ada orang sebulan dia boleh buat 1 juta? Anda pula sebulan buat 3,000. 1 juta itu dia tahu kalau dia gunakan tenaga dia sendiri, dengar ya, saya ulang balik. Kalau dia gunakan tenaga dia sendiri, dia cuma boleh buat 10,000 sebulan. Sebab itu keupayaan dia. Energi dia, tenaga dia cuma boleh buat 10,000. Tetapi orang yang bijak, dia akan gunakan tenaga-tenaga orang lain. Dia gabungkan tenaga orang lain untuk membentuk satu result yang besar di sini. Itu B2B. So dia akan laju dan korang takkan penat. Alright. Fahami yang ini dulu ya sebelum saya masuk topik organisasi. Fahami ini dulu. Okay, next. Alright, saya nak tunjuk kat korang bagaimana B2B ini menggegarkan dunia.
Dan saya panggil dia sebagai B2BG. Business to business big game. Ini kau tak akan jumpa dekat internet lah. Sebab ini saya buat sendiri. Cuba korang tengok sekarang. Banyak company besar start melakukan benda yang sama. Korang boleh nampak aiskrim Oreo. Oreo dia B2B. Dia collaboration dengan Walls. Nampak? Tu jenama sebelah tu hair, apa entah sebutan dia tu, hair entah. Itu pun collaboration dengan Walls. Kalau sebutan salah tu korang jangan gelak ya, bahasa Inggeris aku menteruk. Dan korang tengok Apple, dia collaboration dengan Nike. Nike kan Nika. Saja gurau je. Dia collaborate dengan Nike. So ini maksudnya collaboration B2B di antara bisnis Apple dan juga bisnis Nike. Di antara bisnis Walls dengan bisnis Oreo. Dan ada banyak lagi di Malaysia sebenarnya. Kalau korang nampak Subway dia collaboration dengan apa? T-Life collaboration dengan Maggi. T-Life collaboration dengan Boba yang bulat-bulat tu. Itu semua collaboration. Dan akhirnya dia boom. Tapi kita tak nak buat benda macam ini. Belum sampai masanya. InsyaAllah nanti Intri akan lakukan juga benda macam ini. Salah satu jenis saya bina Intri, salah satu jenis saya annual planning saya adalah collaboration ini. Tetapi ada proses. So apa yang korang kena lakukan? Ini korang kena lakukan. Ini dia. Business to business big game. Iaitu korang collaboration dengan organisasi yang mempunyai keahlian yang ramai. Ini teknik jerung. Kalau kau main B2C seorang-seorang penat. Why not kau cari satu organisasi yang mana di dalamnya sudah ada ribuan ahli. Dan kedua, kerjasama dengan diorang ni melibatkan win-win situation. Diorang menang, kau pun menang. Diorang dapat, kau pun dapat. Dan yang ketiga, yang bestnya, collaboration IBO ini iaitu business to business big game hanya sekali usaha tapi income berterusan. Ini kita mau. Kalau kau main B2B, everyday kau kena berusaha. B2C. Lain customer, pergi customer itu saja. Tetapi dengan cara IBOX organisasi ataupun B2B, korang hanya usaha sekali saja tapi income korang akan berterusan. Bagaimana benda itu terjadi? Cara dia adalah ini dia. Kita tengok. Okey. Ni. Saya bagi korang contoh organisasi X IBO, Intri Business Owner yang korang boleh lakukan. Yang pertama adalah 400 IPTS di Malaysia dan 20 IPT di bawah Kementerian Pengajian Tinggi dan juga lebih daripada 10,000 sekolah di Malaysia. Dan juga ada ratusan, ada ribuan koperasi berhad di Malaysia. Bukan koperasi dalam sekolah ya, koperasi yang ada di luar. Ada farma, ada berapa banyak farma. Pertubuhan peladang kawasan, MARA, kementerian, sama ada kementerian wilayah. Baru-baru ni kami meeting dengan kementerian wilayah, Kementerian Wilayah Kuala Lumpur dan kita dah bersetuju, kita dah ada MOU untuk collaboration dengan diorang, untuk kami train, untuk kami latih diorang punya keahlian. Di bawah Kementerian Wilayah ada Persatuan Ibu Tunggal, ada Persatuan Belia, ada Persatuan Ketua Keluarga. So diorang minta kami yang uruskan. Diorang dah aturkan dengan kementerian semua. Persatuan OKU, baru-baru ini juga ada tim Kak Su. Kita collaborate untuk Persatuan OKU dan juga Ibu Tunggal. Tahu tak korang, di Selangor sahaja, di Malaysia sahaja, Ibu Tunggal berjuta. Di Selangor sahaja dekat 100,000 Ibu Tunggal. Dan diorang ada persatuan. Ini dipanggil collaboration. Polis, pejabat-pejabat polis, kenapa tak boleh collaboration? Nanti saya ajar. Ya, ketua kampung, tadika dan madrasah. Madrasah, siapa yang contoh macam Ustaz Hasnul, Abang Jubah, madrasah. Boleh collaborate. Mungkin kita boleh plan. Itu saya dah bincang dengan Ustaz Hasnul. Nanti plan dengan dia. So, macam mana cara benda ni, organisasi ni, Intri Business Owner. Kita offer diorang semua menjadi Intri Business Owner, iaitu dengan cara macam ni. Okey, contoh ya, saya bagi korang IPT untuk korang nampak pergerakan di IPT. Kita ambil satu IPT. Contohnya IPT itu adalah UM ataupun UKM. Dia ada 30,000 student. Dan kita pergi ke IPT, kita collaborate dengan kerjasama kelab usahawan.
X organisasi dalam tu iaitu IPT, UKM dan Kelab Usahawan. Dan kalau 30,000 pelajar ni, kita mensasarkan 10,000 saja yang akan menjadi IBO untuk down shopping sendiri. Kita kan ada banyak produk nanti. Dan kalau korang close IPT, kita boleh buka warehouse dalam IPT. Sudah ada beberapa IPT memang dah suruh kami buka warehouse di dalam agar student dapat hari yang sama. Dan sasaran kita di IPT ini 10,000 saja. Bagaimana cara kita nak buat 10,000 ni? Okey, tulis ni. Nombor satu, bila kita dah dapat kelulusan daripada pihak diorang, kita akan cetak voucher dan juga katalog IBO dan juga katalog produk. Ada dua kan? So ini kita akan bagi kepada semua student dalam tu. Diuruskan oleh kelab usahawan diorang. Kita akan bagi. So ada taklimat apa semua program IPT kita akan terlibat. So kita akan bagi semua student tu. Kita bagi voucher free. Untuk daftar dalam sistem. Install apps. Dan juga di dalam IPT, kita boleh untuk collaborate dengan kelab usahawan untuk letak iklan di billboard dalam IPT atau dekat bus stop atau papan kenyataan di setiap college, asrama. Itu semua boleh buat. Dan bayangkan ya, kalau 10,000 pelajar ni dia shopping RM100, bukankah 1 juta sale korang? Kalau tak payahlah cerita bonus lain, kita ambil bonus yang persen saja. Bonus capai target atau leadership apa semua, kita cerita untuk runcit. Kita cerita bonus yang 2 ke 5% saja. Kalau korang daripada 1 juta tu dapat 2% saja, jangan cerita yang lain. Korang akan dapat 20,000 bersih. Ini tak termasuk 6 bonus lain. Baru 1. Tak termasuk overriding untuk runcit. Baru 1. Dan nampak tak dekat sini? Kerja korang sekali saja. Iaitu pergi bentang dengan IPT tu dan collaboration dengan diorang. Itu sahaja yang korang perlu lakukan. Adakah kali lepas itu kau kena buat group untuk pelajar IPT? Tak payah. Sebab kan kita jadikan diorang IBO, kita ada 3 buku yang akan jadi panduan, diorang boleh tengok buku tu. Dan kita ada YouTube yang kita dah start ni. Nampak? Ini IPT. Tetapi, ingat ni betul-betul. Korang ingat 20,000 tu stop di situ sahaja? Tak. Korang ingat 10,000 student yang jadi IBO dekat UM, UKM tu stop di situ? Dia belum stop lagi. Kena ingat, 10,000 pelajar ni adalah entry business owner. Diorang ada link. Diorang ada kedai. Diorang ada mak ayah. Diorang akan minta mak ayah dan install apps tu. Dan daftar melalui link dia. Why? Setiap kali mak ayah dia shopping, dia akan dapat 2 ke 5%. So setiap bulan, dia akan call mak ayah dia untuk suruh mak ayah dia beli. Sebab dia akan dapat income yang 10,000. So apa jadi kalau 10,000 pelajar tu sebarkan link dia dan dia buka 50 IBO baru. Student ni. 50 orang saja. Daripada 10,000 orang tadi, dia beritahu mak ayah dia, kawan-kawan dia, family dia, Facebook dia, IG dia semua, dan ada 50 orang mendaftar IBO. Apa jadi dalam tim korang? Akan ada 500,000 korang punya IBO. Korang punya group. Kalau 500,000 orang ni shopping RM100, 50 juta korang punya sale. Nampak? Ini kekuatan X organisasi. Ini kekuatan B2B. 50 juta. Kita tak cerita bonus lain. Saya tak nak cerita bonus lain. Kita cerita bonus capai target, bonus leadership. 2 ke 5%. Korang dapat berapa dekat situ? 2.5 juta bersih. Bersih. Dan orang akan sentiasa shopping. Sebab kita bukan, kita barang-barang keperluan. Ada banyak lagi nanti akan masuk. Dan berita baik kepada korang, ini saya beritahu malam ni. Berita baik kepada korang, tadi kita dah dapat collaboration dengan beberapa farmasi di Malaysia. Ada beberapa farmasi. So dekat sistem nanti di bahagian kiri akan ada folder farmasi tu. Dia jadi macam branch. So semua produk yang ada dalam farmasi tu, dari Panadol, dari segala produk dalam tu, apa saja dalam farmasi tu ada di ruangan tu. Dan korang boleh beli dengan harga korang. Tak sama kalau kau pergi farmasi tu. Ini insya-Allah doakan. Sebab saya dapat idea ni semalam. Terus saya buat iklan dan ada orang PM saya tadi, saya bentang dia setuju. Dia suruh saya datang. Setakat ni ada kat Penang, ada kat Kedah, ada dekat Terengganu, ada dekat Johor, ada dekat
dekat Bukit Jelutong. Kita tengok nanti macam mana. Itu nanti saya akan beritahu next. Doakanlah ya, doakan. Semua. So kalau nampak ini kan, ini baru IPT ya. Sebab tu kena cepat. Next, organisasi, sekolah. Cara dia, korang disiplin. All out. All out bila? Cukup 3 bulan korang all out. Atau sebulan. Listkan di kawasan tempat kamu tinggal, sekolah-sekolah yang ada. Saya nak korang pegang 5 sekolah sahaja. Bayangkan kalau satu sekolah, paling sedikit student 300. Paling ramai 1,500. 2 minggu lalu saya pergi kat Kelang. Anda Cikgu Jah. Kami jumpa pengetua dia. Dan saya bentang. Pengetua dia terus setuju. Di situ ada 1,600 student. Bermaksud ada 1,600 mak ayah. Okey, kita andaikan 5 sekolah ni kita tak boleh cerita ribu-ribu. Kita cerita 300 sahaja mak ayah yang aktif menjadi IBO. So, 5 sekolah, darab 300, 1,500 IBO korang. Kalau kau nak dapat 1,500 ni dekat luar, kalau kau main B2C, kau kena jumpa satu-satu nak bentang, mati. Tapi kalau kau main organisasi, kau jumpa 5 orang sahaja. Pengetua sekolah atau guru besar. Berbanding kau main B2C, kau kena jumpa 1,500 orang, mampus. Nak bercakap seorang-seorang. Tapi dengan B2B, organisasi, kau jumpa 5 orang sahaja. Pengetua 2 orang atau guru besar. So kita target 1,500. Daripada 5 sekolah tadi, darab 300, 1,500 korang punya IBO. 1,500 kita target minimum diorang shopping RM100. RM150,000. Kita tak cerita untung runcit. Sebab memang akan ada untung runcit korang dapat. Aku tak nak cerita benda tu. Kalau aku cerita malam ni lagi besar korang punya income. Kita cerita persen sahaja. Korang dah dapat dekat sini antara 3 ke 10,000 dalam tangan. Baru satu bonus, tak termasuk yang lain. So, kalau info tu tak makan ni. Tu nak join kelas kan nak menjerit. Dan korang kena ingat 1,500 ni adakah stop di situ? Tidak stop. 1,500 ni mak ayah, cikgu-cikgu di sekolah. Dia ada kawan-kawan, dia ada family. Macam saya cakap tadi. Dia akan sebarkan link dia, install lah. 1,500 tadi, kalau setiap orang janganlah 50. 20 orang sajalah IBO. Dia sebarkan dengan family dia, dengan kawan-kawan dia. 20 orang sajalah. Setiap 1,500 orang ni, 20 orang saja yang daftar. So apa jadi? Dekat situ korang boleh nampak akan jadi 30,000 IBO korang. Contoh macam Cikgu Jah ada 1,600 kan. Kalau kita boleh buat semua 1,600 tu, dia sebarkan link dan 20 orang saja. Dah 30,000 Kalau setiap orang shopping 100, 3 juta Tak payah cerita untuk runcit. Yang korang selalu jual-jual tu untuk runcit, yang korang kejar sangat untuk runcit kan. Kita tak payah cerita yang tu. Kita cerita bonus sahaja. 3 juta, 2 kali 5%. 150,000 bersih korang. Perlu tak korang pegang stok? Tak payah. Perlu tak kau WhatsApp satu-satu cikgu-cikgu itu? Tak payah. Perlu tak kau buat grup? Tak payah. Perlu tak kau buat grup dengan pengetua sekolah? Tak payah. Kerja kau sekali saja. Apa yang kau kena lakukan? Nanti saya terang. Macam mana cara dia nak buat. Second, saya nak tunjuk korang. Apa yang korang boleh lakukan dengan IPT? Buat program akhir SPM, STPM, IPT. Siapa cikgu dalam ni sangatlah untung. Siapa cikgu? Atau family korang. Buat program akhir. Gabung dengan guru kaunseling. Sebelum pelajar tu keluar dari SPM, STPM, sebelum pelajar IPT tu habis keluar daripada IPT, buat ini paling senang. Hantar surat kelulusan saja. Memohon untuk membuat seminar tentang peluang pekerjaan semasa menunggu keputusan SPM, menunggu keputusan STPM, menunggu waktu bekerja sebelum dapat kerja yang menganggur tu, kepasan IPT. Ini confirm orang tidak akan tolak. Korang datang bukalah peluang kepada diorang. Dan kau bayangkan, kalau pelajar SPM di sekolah tu ada 100, sekali je kau bercakap, 100 orang tu kau dapat data diorang, database. Lepas tu kalau break dengan cikgu dia, kalau IPT pun sama. Next, saya nak tunjuk adalah ni dia. Bagaimana cara untuk korang prosedur untuk bekerjasama dengan organisasi? Pertama, hantar surat permohonan untuk pembentangan. Ingat pembentangan. So kalau korang tak pandai membentang, please belajar. Kalau tak pandai juga membentang, cari orang yang boleh tolong korang membentang. Collaborate dengan dia. Lepas tu nanti bila sudah hantar surat permohonan, dia akan panggil bentang. Macam hari itulah ada beberapa tempat. Pergi buat pembentangan dan berikan kertas kerja. Dan diorang akan luluskan.
Bila diorang dah luluskan, kalau anda sekolah, daftar bawah koperasi. Ini selalu sekolah takkan tolak sebab anda koperasi. Lepas tu nanti melalui sekolah, kita akan bagi surat tawaran VVIP kepada ibu bapa. Dan surat tu nanti kita lampirkan sekali voucher dan katalog IBO. So siapa keluar sekolah, korang perlu ada bajet sedikit antara 2 ke 300. Kalau 1000 student lah. Untuk korang dapatkan benda tu dan bagi semua cikgu-cikgu. Dan benda ni tidak ada, apa saya selalu guna ayat bila saya pergi kat pengetua. Saya selalu cakap dengan dia, tuan, puan, kalau tuan dan puan tidak bekerjasama dengan kami sekarang, tidak mustahil cikgu-cikgu di sekolah ini dan juga ibu bapa di sekolah ini akan install apps itu. Sebab kami HQ buat marketing. Tim-tim saya buat marketing. Tidak mustahil dia akan mendaftar dengan orang lain. Bila dia daftar dengan orang lain, sekolah tak ada apa-apa. Sama macam korang dalam ni. Kalau korang asyik tunggu-tunggu, jangan terkejut kalau sekolah yang depan rumah kau tu orang lain masuk. Sebab kau asyik takut. Jangan takut. Kau nak ubah hidup, jangan takut. Pergi. Kalau dia tolak, contoh dia tolak, kau keluar, bukannya kau datang jumpa dia balik pun, apa nak malu. Janganlah dah jumpa dia. Kalau kau malu sangat, kau jangan masuk dalam sekolah tu sampai mati. Kalau kau malu sangat lah. Okay? So, bila dia dapat surat tawaran tu, income tidur anda bergerak. Apa maksud income tidur bergerak? Kau tidur bergerak. Dan semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, insya-Allah doakan akan semakin banyak progres di dalam Intrimall. Korang ingat produk akan sedikit. Sekarang sebab kita baru bermula. Kita baru bermula pun boleh dikatakan banyak produk. Tu sebelum masukkan vendor, baru je nama Intri saja. Belum vendor-vendor lain. So korang doakan 1-2 tahun akan datang, adakah dia akan kekal begitu? Insya-Allah tak. Dia akan lagi upgrade. Kita nak jadi satu platform yang dimiliki oleh Bumi Putra, yang dimiliki oleh orang Muslim terutamanya, dan orang Malaysia, biar kita yang gegarkan Malaysia dan bawa ke negara luar. Kalau platform lain dari luar boleh masuk, kenapa kita tidak bina sendiri pasar kita di sini? So ini cara prosedur dia. So macam mana cara prosedur dia? Next. Alright. Saya nak tunjuk yang ini. Nanti saya akan tunjuk. Kenapa? Apa dah tulisan tu? Ada orang menconteng pula. Ke aku yang conteng ni? Okay. Alright. Apa dia punya tulisan? Kejar misi. Okay. Korang yang ada dalam ni IBO, kejar misi untuk naik ke eksekutif ataupun platinum. Kenapa saya kata kejar misi? Untuk jadi eksekutif dengan platinum. Tak banyak pun eksekutif ni. 2,500 jualan grup. Bukan kau sendiri. Kau punya grup untuk jadi eksekutif. Cara dia macam mana? Kalau anda eksekutif, tengok dalam skrin, kita akan daftar organisasi, contoh sekolah, ataupun IPT, ataupun madrasah, ataupun tadika dan sebagainya. Diorang ni semua VVIP. Diorang akan jadi VVIP. Dan mak ayah di bawah, mak ayah itu pun VVIP. Okey, saya ada tulis. Anda close dia seorang saja. Anda close sekolah sajalah, pengetua contoh atau koperasi. Anda close dia seorang. Dan yang 1,500 ni adalah kerja daripada organisasi. Kita bantulah melalui surat rasmi, katalog dan voucher. Kita bagi free kepada mak ayah. So apa jadi? 1,500 ni dia adalah kerja sekolah tu. Dan apa jadi? Ini dia akan jadi. Apa akan jadi? Korang akan nampak dekat skrin, ini akan jadi. Anda eksekutif, anda dapat satu produk contoh RM19. Contoh RM19 sebab anda eksekutif. VVIP yang sekolah tadi itu, bukan ahli, sekolah tadi itu, contoh harga dia 17. Untung korang RM2 kan? Sebab kau eksekutif. Dan 1,500 mak ayah dengan cikgu-cikgu tu pun adalah VVIP. So diorang pun dapat harga 17. Setiap 1,500 orang shopping satu produk, korang akan dapat RM2 setiap orang. Walaupun 1,500 bukan kau yang dapat. Koperasi tu punya kerja tadi. Sekolah dapat apa? Sebab sekolah dengan mak ayah sama VVIP. Diorang tak dapat untung runcit. Diorang akan dapat yang persen tadi. Bonus sama level. Contoh ya, saya bagi contoh yang ni. Untuk korang faham perkara ini. Ini bestnya kalau korang di bahagian VVIP atau eksekutif. Eksekutif atau platinum. Ini ya, saya tunjuk.
Ya Allah, letter. iPad aku ni. Sikit lagi. Alright. Ada si Liza lah. Si Liza ni peluang besar di Labuan. Start main PPD, sekolah, JPN dan sebagainya. InsyaAllah doakan kita dah aturkan dengan kementerian, KPT dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Kalau diorang tak luluskan pun kita direct pergi sekolah. Itu cara dia lah. Siapa orang handsome tu? Okay. So cara dia macam ni. Contoh ya, saya tunjuk untuk korang lagi faham. Ini adalah korang lah. Ini korang yang tak pandai nak senyum tu. Asyik stres. Ini korang. Okay. Asyik stres je 24 jam. Ini korang. Korang adalah eksekutif. Sebab tu kita minta korang usaha untuk naik eksekutif 1-2 bulan. Bina tim, bina IBO. Bila IBO tu shopping, total 2,500 bulan tu, terus korang auto. Besoknya jadi eksekutif. Contoh eksekutif ni, korang dapat satu produk tu 19. Dan di bawah korang ni adalah sekolah. Contoh ni pengetua lah. Pengetua ni senyum sebab dia banyak duit. Tak macam korang, sikit duit. Gurau. So dia senyum je. Ni sekolah lah. Contohnya SMK. Sekolah. So sekolah ni dia VVIP. Kita offer dia orang kan VVIP. Dia harga dapat RM17. So nampak tak perbezaan harga di sini? Korang akan dapat untung RM2. Kalau lah pengetua tu shopping atau koperasi tu, untung RM2. Tapi kita hantar surat kepada mak ayah. Kita collaborate dengan cikgu-cikgu semua. Kita offer semua VVIP. So di sini lahirlah. Bukan MLM ya. Aku tunjuk bulat-bulat ni. Lahirlah dia. Orang-orang, cikgu-cikgu. Semua pun cikgu-cikgu ni senyum. Tapi ada satu tak senyum sebab dia tak bengam dengan pengetua tu. So dia muka masam. Dan seorang ni dia tak ada apa-apa, dia tidak ada apa-apa tindak balas muka dia. Dia jenis muka poyo. So di bawah ni contoh ada 1,500 cikgu-cikgu campur mak ayah. Kita target lah. Kalau 1,500 ni shopping satu produk tadi. Ni ya. Kalau 1,500 ni shopping satu produk tadi akan naik kat korang RM2. Kenapa? Sebab diorang VIP walaupun bukan kau yang dapat. So 1,500 darab dengan RM2, korang dah dapat 3,000 di situ. Okay? Kerja ni je seorang ni yang tengah senyum banyak duit ni. Koperasi sekolah ataupun sekolah tadi. Nampak tak? Okay. So yang seterusnya last kapan? Tak, aku tak tahu. Mana dia? Ya, aku rasa aku buka lain tadi. Inilah. Okay, ni satu. Sama koperasi. Ya. Faridah Hanim. Dengar suara. Okey, lepas tu next. Ini contohlah. Surat kita dah ada beberapa tim kita dah hantar surat ke sekolah dan sekolah tu hantar balasan. Menerima tawaran VIP member percuma. Adalah. So, korang terawal tau buka market. Kita punya Intrimall IBO ni korang terawal. So, bila IBO terawal, dan IBO ni adalah business long term. Sebab orang akan berbelanja. Kita nak orang berbelanja saja. Jangan fikir pasal agent dan stokis, dropship. Tak payah. Korang punya misi ada semakin ramai orang berbelanja dengan harga penjimatan jadi IBO. Dan misi Intrimall akan ada pelbagai barang di kemudian hari. Seperti Watson, Guardian. Tapi dalam tu akan ada banyak. Dan tak mustahil ya. Tidak mustahil. Dengar ni. Tidak mustahil. InsyaAllah. Tidak mustahil akan ada salah satu Watson atau Guardian nak bekerjasama dengan kita. Contoh. Kita ambil satu kat KL, semua produk dalam, tiba-tiba kat tepi tu ada satu Watson dekat sistem kita tu, ada folder Watson. Semua produk dalam Watson ada dalam tu, tapi harga dia, harga macam korang punya, ada label-label. Kalau kau pergi kat Watson, harga dia RM40. Dalam tu sebab kau VVIP, kau dapat harga RM37. Siapa buat dia dapat, anda buat anda dapat. Dan seterusnya adalah, kita dah start, 5 Jun akan ada, kita start TB Al-Hijrah dulu, sebab saya dah buat research. Orang yang melihat berita TB Al-Hijrah ni kebanyakan adalah golongan B40 dan orang-orang yang premium. So saya start dengan TB Al-Hijrah dan nanti akan ada juga bulletin utama. So korang jangan lupa rakam masa ni. Jangan lupa rakam. Okey, saya nak tunjuk korang surat. Contoh surat yang kita guna untuk hantar. Nombor 1 adalah yang ni. Ini surat, saya boleh bagi, kita memang akan bagi korang. Ini kami hantar dengan PPD Sandakan hari tu dan dah bersetuju. So kalau Nuriza ada dalam ni, kita dah boleh start Nuriza. Oh, tunggu 1 Jun sebab Sabah. Ini contoh surat yang korang boleh hantar. Yang ni kami hantar ke PPD Sandakan sebab kami mau melalui PPD. Dan PPD tu bersetuju.
Yang base yang PPD sandarkan, dia terus mau close PPD beluran yang kena tangan. Dia cakap PPD beluran kena tangan biar aku uruskan. Nampak? Sebab kenapa? Kalau PPD beluran sekolah-sekolahnya nanti shopping, PPD sandarkan dapat 2%. Ini surat kita hantar. Kami hantar surat. Kalau kamu tengok ni, memohon janji untuk pembentangan. Kita bukan hantar proposal tu, hantar sebab kadang-kadang kita hantar kertas kerja ni dia tak faham. So lakukan perjumpaan. Ini satu contoh surat. Kedua, kita bagi juga proposal. So proposal ini adalah kertas kerja. Ini kita bawa masa kita jumpa dia orang. Kita bawa, kita jumpa dan kita bagi penerangan. Ada PowerPoint. PowerPoint pun kita sudah readykan dengan korang. Yang ketiga adalah korang pergi koperasi. Yang ini Kim. Si Kim yang buat. Saya yang bagi tapi dia edit. Dia bagi cantik. Ini kerjasama antara Intrimol dan Koperasi Polis di Diraja Malaysia. Ini Kim yang pergi hari itu. Mungkin kita akan lakukan perjumpaan sekali lagi. So sangat lengkap dia punya penerangan segalanya semua. So dia tunjukkan. Cuma jangan bagi yang ini sebelum korang pergi bentang. Sebab kalau tak nanti orang salah faham. Alright. Dan juga yang last sekali, ini dia. Bahan untuk program di sekolah, yang korang kena bentang di sekolah pun semua saya sudah siapkan. Korang tinggal bawa benda ini dan terang saja. Tak banyak pun, ada 30 muka surat. Ini semua saya bagi contoh. Macam apa sekolah akan dapat, apa manfaat di sekolah, sekolah akan dapat apa. Semua saya sudah buat. Kalau IPT pun ada juga. Semua sudah siap. IPT. Semua sudah siap. Dan juga katalog. Ini katalog kita yang saya kata itu. So dalam katalog ini kita ada buat penambahan, iaitu kita wujudkan satu folder produk kesihatan yang mempunyai mal KKM. Kita kumpulkan dekat dalam ni. Selain daripada yang saya tunjuk semalam lah, IBO. Alright. So itu saja. Contoh siapa ni? Nurul Abadi. Cikgu Amin. Cikgu Amin pula. Cikgu yang kat Keluang ni. Dia tulis ni Nurul Abadi. Tapi saya kenal muka dia. Cikgu Amin. Iyalah. Keluang. Cuba cikgu. Ya, cuba cikgu aturkan saya jumpa balik PPD Keluang. Baik, insyaAllah. Saya pergi bentang insyaAllah. Sebab kita dah siap. So waktu dia sekarang. Cikgu Amin. Betul lah Cikgu Amin. Aturkan saya sendiri turun. Sebab hari itu kita dah jumpa dia orang. Ya. Right. So ada soalan orang dalam ni? Itu saja secara ringkas. Aku rakam.